Wasallam berkaitan dengan kelebihan-kelebihan ataupun keperluan-keperluan yang kita sempurnakan untuk hak seorang muslim. Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memuliakan Sultan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka Allah Taala akan memuliakannya pada hari kiamat. Dan sesiapa yang menghinakan Sultan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka Allah Taala akan menghinakannya pada hari kiamat. Ulangi. Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memuliakan Sultan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka Allah SWT akan memuliakannya pada hari kiamat. Dan sesiapa yang menghinakan Sultan Allah SWT di dunia ini, maka Allah SWT akan menghinakannya pada hari kiamat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, keberkatan ada bersama orang-orang tua kamu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, keberkatan ada bersama orang-orang tua kamu. Ustaz Hakim. Keterangannya maksud sesiapa yang telah menjadi tua dan amalan baiknya pun sudah banyak, maka padanya ada kebaikan dan keberkatan yang banyak. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang tidak memuliakan orang tua dalam kalangan kami, tidak mengasihi kanak-kanak dalam kalangan kami, dan tidak mengakui hak orang alim dalam kalangan kami, maka bukanlah dia daripada kalangan umat. Hadis riwayat Musnad Ahmad, Tabrani dan Muhammad. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa tidak memuliakan orang tua dalam kalangan kami, tidak mengasihi kanak-kanak dalam kalangan kami, dan tidak mengakui hak orang alim dalam kalangan kami, maka bukanlah dia daripada kalangan umat. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mewasiatkan khalifah selepasku supaya bertakwa kepada Allah SWT, dan aku mewasiatkannya tentang kumpulan orang-orang Islam supaya dia memuliakan orang-orang tua dalam kalangan mereka dan mengasihi kanak-kanak dalam kalangan mereka, dan supaya dia menghormati orang alim dalam kalangan mereka, dan juga supaya dia tidak memukul mereka sehingga menghinakan mereka, dan jangan dia menakut-nakutkan mereka begitu sekali sehingga menyebabkan mereka menjadi kafir, dan supaya dia tidak mengkasihkan mereka sehingga memutuskan keturunan mereka, dan jangan dia menutup pintunya sehingga mereka tidak boleh mengadu. Jika berlaku demikian, yang perkasa dalam kalangan mereka akan memakan yang lemah, yang ini kezaliman akan berleluasa. Hadis riwayat Al-Hakim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maafkanlah kesilapan orang-orang yang baik, kecuali kesalahan yang kena hukum hudud. Riwayat Abu Daud. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maafkanlah kesilapan orang yang baik-baik, kecuali kesalahan yang kena hukum hudud. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada mencabut uban. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya uban itu ialah nur bagi orang Islam yang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melarang daripada mencabut uban. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya uban itu ialah nur orang Islam yang tua. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mencabut uban, kerana sesungguhnya ia menjadi sebab nur pada hari kiamat. Apabila seseorang Islam ditumbuhi selai uban,
maka dengan sebab selai uban itu akan ditulis untuknya satu hasanah, satu dosa akan diampunkan, dan satu darjat akan ditinggikan. Riwayat Ibnu Hibban. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mencabut uban, kerana sesungguhnya ia menjadi sebab nur pada hari kiamat. Apabila seorang Islam ditumbuhi selai uban, maka dengan sebab selai uban itu akan ditulis untuknya satu hasanah, satu dosa akan diampunkan, dan satu darjat akan ditinggikan. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT mempunyai golongan manusia yang diberi nikmat secara khusus supaya mereka memberi manfaat kepada orang-orang lain. Allah SWT akan terus memberi nikmat-nikmat itu kepada mereka selama mereka berterusan memberi manfaat kepada orang lain. Apabila mereka tidak lagi melakukan demikian, maka Allah SWT akan menarik nikmat-nikmat itu daripada mereka dan memberikannya kepada orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, senyuman yang kamu beri kepada saudaramu yang Islam ialah sedekah. Kamu menyuruh sesiapa membuat kebaikan dan mencegah sesiapa daripada kemungkaran ialah sedekah. Menunjukkan jalan kepada sesiapa yang telah tersesat ialah sedekah. Menunjukkan jalan kepada orang yang lemah penglihatan ialah sedekah. Menepikan batu, duri, tulang dan lain-lain dari jalan ialah sedekah. Kamu mengisi timba saudaramu dengan air daripada timbamu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berjalan pergi untuk menunaikan hajat saudaranya, maka amalannya itu adalah lebih baik daripada beriktikaf selama 10 tahun. Sesiapa yang beriktikaf selama sehari pun kerana mencari keredaan Allah SWT, maka Allah SWT akan menghalangnya daripada neraka sejauh 3 handak, iaitu 3 parit, dan lebar setiap parit lebih luas daripada jarak antara bumi dan langit. Hadis riwayat Tabrani. Sayyidina Jabir bin Abdullah bin Abu Talha bin Sabah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang tidak menghiraukan saudara Islamnya yang kehormatannya dicabuli dan maruahnya dicemari, maka Allah SWT juga tidak akan menghiraukannya pada ketika dia mengharapkan bantuannya. Sementara itu, sesiapa yang membantu mana-mana saudara Islamnya yang kehormatannya dicabuli dan maruahnya dicemari, maka pasti Allah SWT akan membantunya dalam keadaan dia mengharapkan bantuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang tidak mengambil berat tentang urusan dan ehwal orang Islam, maka bukanlah dia daripada kalangan orang Islam. Dan sesiapa sepanjang pagi atau sepanjang petang dalam keadaan tidak tulus dan tidak setia terhadap Allah SWT, Rasulnya, kitabnya, imamnya, iaitu pemerintah Islam dan orang Islam yang biasa, maka bukanlah dia di kalangan mereka. Hadis riwayat Tabrani dan Tirmizi. InsyaAllah tuan-tuan yang diberkati oleh Allah SWT, beberapa hadis Nabi SAW telah membacakan pada petang ini, yang semata-mata untuk menunjukkan bahawa betapa pentingnya kita sentiasa menjaga dan mengeberat tentang sesama Islam, orang sama Islam itu. Kesusahan, kepayahan dan segala bentuk apa perkara yang boleh kita bantu, maka boleh mana minta kita bantu. Siapa yang kita dapat mengeluarkan ataupun memberi perhatian kepada sesama umat Islam yang lain, maka kita berilah jawapan yang kita boleh dan mana bantu. Dan apabila kita dengar tadi beberapa hadis ada kelebihan-kelebihan, dan insyaAllah mudah kita dapat amal dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain, insyaAllah.